wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak diucapkan tuan pengurusi acara, bagi tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jawatan kuasa, ulu balang penggerak aktiviti masjid, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini kita dengan tajuk keluarga bahagia, iman terbela, masyarakat sejahtera. So ada 3 isu yang mana dalam masa ni peruntukan memang tak dapatlah nak selesaikan semua. Kan 3 isu tu. Ya, keluarga bahagia, iman terbela, masyarakat sejahtera. Macam tu lah. Jadi biasalah kan tajuk biar ada grand sikit lah kan. Letak dalam banner tu kan ada bunyi grand sikit. Jadi keluarga bahagia tahu dah. Iman terbela, maknanya iman kita ni, kepercayaan kita dah masuk dah kepada 9 ke 10 Syawal lah, lupa dah saya. Kan 9 Syawal yang mana tengoklah keadaan iman kita macam mana agaknya kan, apa khabar iman kita. Kan hari tu bulan puasa bukan main lagi kan, semuanya punya aktif, penuh masjid surau. Ni dah mula dah ada jarak kan. Ronggang betul-betul kan, banyak masjid dah mula monong dah kan. Tu biasa. Bulan puasa ni muka tak pernah datang masjid pun tiba-tiba datang. Orang tak pernah nampak muka dia orang sini ke tidak kan, tiba-tiba ada muka dia. So tak heran. Tapi itulah, tapi adabnya di rumah Allah ni macam itulah, kita terima siapa jugalah yang datang. Tu ada jemaah daripada Indonesia datang tadi, nampak kan, alhamdulillah. Dan datang daripada Indonesia, dia datang daripada Filipina, daripada mana, dah namanya pun rumah Allah kan. Dan masjid sebelah apa, 120 tahun 204 tahun 204 tahun kita pun berada dalam sebahagian daripada sejarah kan, sejarah. Dan bila sebut masyarakat sejahtera, itulah dia, kalau iman terbela maka dia akan membawa kepada kedua-duanya, keluarga bahagia, begitu juga masyarakat sejahtera. Jadi faham tak cakap ni? Faham kan? Jadi sekianlah ceramah hari ni, dah susah kan? Bila dah faham tu selesai lah kan? Faham tu selesai lah. Jadi bila kita sebut tentang keluarga bahagia itu sendiri, kita lihat bagaimanakah pentingnya pembinaan, asas pembinaan rumah tangga itu sendiri. Kalau tengok bermula, kalau kita tengok menurut Katni Kamsono Kibat dan K. Ramadan Kalim itu dalam bukunya Asas Sains Politik menggambarkan negara itu sebagai sebuah sebuah komuniti masyarakat yang dimulakan oleh dua orang manusia, lelaki dan perempuan sudah tentu, lalu bergabung dan berkembang biak menjadi sebuah keluarga dengan adanya amak, ayah, anak-anak berkembang menjadi keluarga, dan keluarga, kombinasi keluarga dengan keluarga pula membentuk jadi masyarakat, dan masyarakat juga membentuk kepada negara, dan begitu juga seterusnya membentuk sebagai kesatuan Asia dan sebagai dunia dan sebagainya. Jadi macam itulah juga macam bermula dengan keluarga. Jadi keluarga yang nak dibina tu basic dia penting. Keluarga yang nak dibina ni basic dia penting. Basic dia ada 3 perkara. Pertama, nak bahagia tidak mesti berlandaskan kepada prinsip syariat Islam. Suka tak suka itulah dia. Pakailah mana-mana teori keharmonian rumah tangga sekalipun, dia mesti akan kena mengaitnya dengan syariat Islam. Kalau kita tengok macam mana pula yang kita buat mesti berkaitan dengan syariat. Syariat ni berkaitan dengan peraturan dan undang-undang. Peraturan dan undang-undang agama. Suka tak suka memang terbabit. Sebab Nabi pernah sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Maksudnya apa? Kalau kita beriman tentulah ada peraturan. Penjara kan ada
Jarak dia. Dia duduk dalam satu sel tu, dinding ni setakat tu je. Dia tak lebar pun, tak dapat dia nak minta 20 kali 80 lah. Tak dapat lah. Itulah sel yang kecil tu kan. Yang kecil tu jamban pun situ. Kalau siapa ada peluang pergi dekat kompleks penjara lama, saya pernah pergi kompleks penjara Seremban, ada satu blok lama, toilet pun tak ada. Dia tidur 5 orang, kira dia punya jagaan satu saf ni je. Satu saf ni duduk 5-6 orang. Satu saf ni kan, dia punya maknanya dia tak lebar mana pun. Kemudian dia memanjang situ dapat 5 orang mengikut ni. Selimut pun tak ada. Jamban tak ada, jadi disiapkan satu baldi. Dan tukang pegawai penjara ni dalam 2 jam sekali yang ikut baldi ni tukar. Cebok pakai apa? Air botol, air mineral yang 2 liter tu. Ada dia diisi dengan air pipe lah kot kan. Tapi bayanglah tu, kita jamban tu kalau lupa flush pun tak tahulah macam mana dia punya bau kan. Bayangan ni macam tu lah. Nak tunjukkan penjara macam tu. Kalau dia dibenarkan keluar pun ada sesi tertentu, dia kena buat kerja berat. Lepas tu mungkin duduk dekat kawasan lapang tu, dia nak main ke, dia nak duduk ke, dia nak melayan perasaan ke, nak baca buku ke, sukatilah. Waktu tu lah. Jadi penjara macam tu lah. Macam tu juga dunia ini penjara bagi orang mukmin. Sebab apa? Bukan semua benda kita boleh buat. Penjara macam tu, bukan semua benda boleh buat. Makan, apa dia bagi itulah kau makan. Tak dapat dah kau nak cakap, minta maaf ya, hari ni kalau boleh nak nasi ayam, nak kopak ya, nak kau sepak dengan penjara tu, cubalah buat kan. Tak dapat dah kan. Macam tu lah penjara. Jadi kalau kita berada dalam dunia ni pun macam tu. Tak semua benda kita boleh buat. Makan, bukan semua benda boleh makan. Kan kita hidup. Itu sebabnya kalau kita tengok, Jibril sebut kepada Nabi kita sebagai pesanan pada kita semua, hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Hiduplah sesuka hati. Buatlah macam mana kau nak buat, sampai masa kau akan mati kan? Cintailah, sayangilah sesiapa saja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengan yang apa yang kamu cintai. Sayang bini sampai masa, tak dia padam dulu, kita padam dulu kan, tiba-tiba dah jiun kan. Iya, cuba tanya, kita duduk dekat dalam masjid ni lah pun, memang paling mudah nak cam lah. Jemaah masjid ni lah paling mudah nak cam. Sebab orang tu takat tu lah ramai kan. Sebab saya difahamkan penduduk Melayu Islam kat sini kira-kira dalam 1000 orang tu, contoh kan 800 orang ke 1000 orang tu. Jadi boleh lah. Tempat lain memang payah lah kan, sampai 15,000 satu karya tu. Ini 1000 orang. Jadi kalau padam, bukan padam, kalau meninggal lah seorang, tadi padam tadilah kan, meninggal lah seorang, tahu dah ya ke, kira mungkin kurang. Ada yang geng-geng yang seperjuangan ni dulu sama-sama lah, dia belia dan orang muda kuat dekat kawasan ni, dah sama-sama sandar kat tiang, sama-sama sandar kat dinding kan. Dulu sama-sama ni membesar kat sini kan. Dia sampai masa dia, sampai satu debat dah sampai masa dia pula duduk kat tiang lah. Dia dulu ceramah dulu tu, orang cakap, oh ya, ada video-video dia yang dulu-dulu tu, orang cek contoh lah kan. Itu hakikat dia tu. Sayanglah macam mana pun kita kat dia, kita akan berpisah dengan dia. Dengan anak kita akan berpisah dengan dia. Tak kita mati, dia mati. Dan yang ketiga, disebut oleh Jibril, perbuatlah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Tu clear. Jadi macam itulah hidup kita ni. Ada peraturan syariat dan undang-undang. Ada peraturan. Kenapa pula ada peraturan? Sebab itulah Buya Hamka kata, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Ambil kau babi banding. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja, dia kata. Bayangkan, mesej dia tu clear, dia kata, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Jadi apa beza orang yang hidup sekadar hidup ni? Dia tak buat apa, dia boleh relax, melayan vape lah, main vape kat tepi-tepi jalan dengan geng-geng dia tak buat apa dia tu. Maksud tak buat apa ni, tak buat benda manfaat untuk manusia lain. Tu sebab masa kecil-kecil dulu kan, mak-mak ni selalu sebut, kau nak jadi orang, kau pergilah belajar ni. Ayat mak ni kebanyakan lah, kau nak jadi orang, kau pergilah belajar. Kita yang fikir selama ni aku bukan orang ke apa. Rupanya maksud orang yang dikatakan tu,
Sejajar dengan apa Nabi sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia memberi manfaat pada orang lain. Tu jadi orang. Dah jadi orang dah kau, dah kata kan? Lah, bukan orang lah tu ni. Dah jadi orang tu maklum, bayangkan dah jadi doktor. Dah jadi engineer. Pangkat tinggi dia, menjala kereta. Bila dia balik kampung kan, kampung Bandar Ilir, menjala kereta. Memanglah tak ada kereta menogak kan, semua menjala kan. Sampai tak ada parking lah penceramah tadi. Dek menjala kereta depan masjidnya, tak tahulah boleh masuk kat pagar. Awak masuk kan nampak main meluru je kan, macam mana pula kan. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mangan yang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Jadi konolah beradab datang tempat orang, jangan main meluru je masuk parking. Kan? Tu saya kata dah sudahkan, tunjukkanlah parking yang sebenar-benar kan. Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Macam itulah budi bahasa kan. Macam itulah ayat dia. Jadi makna kata nak jadi orang tadi, kenalah bezakan. Kalau kerja, kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Tu nak koror tu dia buat apa? Dipatahkan dahan tu, digigit-gigit dibuang tempat-tempat, dikeluarkan, diludahan balik. Lah apa kerja ni? Kerja dah tu. Kan? Tu yang kadang-kadang kata kau ni tak ada kerja ke apa? Kerja dia buat, dia ada benda dia buat tapi tak bekerja ni. Tu yang kata ni, kau ni tak ada kerja ke apa? Soalan ni kan. Jadi itu yang pertama. Dalam mencapai kebahagiaan mesti ikut syariat Islam. Kedua, dalam mencapai kebahagiaan tidak ada pasangan yang kenal pasangannya masing-masing, melainkan di proses yang berterusan. Macam itulah. Mana yang kenal pasangan itu, sebab kalau betul kenal pun, kenapa bila dah umur 60 tahun isteri tu boleh cakap aku tak faham betul apa yang orang tua ni nak. Keluar lagi ayat tu kan. Orang lelaki pula bising dia bincang dengan geng dia. Orang perempuan ni tak apa dia nak pun aku tak faham lah. Nak bising lagi tu kan. Sebab proses berterusan. Lagi satu, perangai kita ni bertukar-tukar. Itu sebabnya ada orang berbual dengan saya, bercerita tentang perangai manusia ni. Kenapa dia ni suka nak berubah? Orang tanya saya. Saya cakap satu je ayat. Saya ingat Pak Kiai ni yang baik dengan keluarga saya, nama dia Tuan Haji Rizki. Ingat ni. Tinggi ilmu dia. Tapi dia sebut satu ayat yang saya ingat sampai hari ni. Satu ayat tersebut dia kata, manusia ni kalau perangai kita boleh ubah, sikap payah sikit. Macam tu lah dia kata. Perangai boleh ubah, perangai. Semalam malah hari ni dia rajin kan. Tapi kalau dah jadi sikap, sebahagian pada diri kita susah sikit. Kalau dia dah biasa cakap besar sampai ke sudah, kita berbual dengan dia, bagilah tajuk apa pun, semua dia tahu. Dia cakap kan, Perdana Menteri tu macam ni, oh dia baik dengan aku tu. Perdana Menteri baik dengan dia, semua dia. Memang ada manusia macam tu. Dekat setiap karya ada wakil. Jangan risau, mesti ada seorang, dia lah yang paling handal. Dia tahu ni, dia tu hal-hal, cerita pasal projek, cerita lah pembangunan negara, dia dasar ekonomi negara, cerita. Jangan main-main kan. Model baru ekonomi semua dia tahu dia. Masyarakat madani ni penjelasan dia apa, dia boleh urai detail. Nampak tak? Ada orang macam tu, walaupun hakikat dia tak tahu. Sebenarnya jangan malu mengaku tak tahu kan? Jangan malu mengaku tak tahu. Sebab tu memang dah lumrah manusia, bukan semua perkara kita tahu. Macam saya lah, temuduga tauliah, orang tanya saya, kalaulah ada orang tanya, tuan satu soalan dan tuan tak tahu jawapan, apa tuan nak cakap? Saya kebanyakan cakap ialah tak tahu, apa susah kata. Ni orang tanya depan semua orang. Imam Malik pun tanya 10, dia jawab 2 je. Lagi 8 yang kata dia kena rujuk dulu. Apa susah? Janganlah malu nak mengaku tak tahu. Dan kita manusia kan, ada benda kita tak tahu. Ini tanya pasal macam mana nak bina masjid, semua dia tahu. Detail ada dalam kepala aku tu. Cerita rumah sendiri pun bumbung bocor, tak boleh settle kan. Muka kan. Macam itulah lawa masjid ni. Suka tengok kan.
Nanti lain kali ajak lagi. Tahu betul jam hari ni kiri kanan. Kiri kanan tu bukan saya lambat, saya keluar awal tadi. 5:30 dah keluar. Pukul 5 dah keluar dah. Oh 5 keluar. Tapi memang tahu lah jam ni. Orang Malaysia ni macam tu lah kan? Dia semua raya dia jam. Yang bukan raya dia pun dia agak jam. Macam Mei Mocun lah. Raya Cina pun dia agak yang teruk Mei Mocun kan? Di Bali ke dia agak Mei Mocun. Heran betul. Bukan Mocun, limau sama. Raya Cina dia yang paling teruk makan limau. Heran betul. Cina bagi kat singa tu, singa yang berjoget kan, bagi tu pun ada 2-3 biji. Jadi sekotak buat balik. Itulah tuan-tuan. Jadi makna kata yang kedua tadi proses berterusan, dan yang ketiga tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Bukan hanya pasangan, masyarakat pun macam tu. Kita tak suka orang bandingkan kita dengan orang lain. Tu tengok orang tu, kenapa orang tu boleh macam ni, kenapa kita tak boleh macam ni. Tapi sebenarnya perbandingan ni, kita ni tidak dibenarkan cemburu dalam agama kita, melainkan dalam hal-hal ibadah boleh. Dalam hal ibadah boleh cemburu. Macam mana lah dia semayang banyak pun, aku pun kena semayang lagi banyak pada dia ni. Tu tak apa. Tak boleh jadi ni dia khatam Quran 2 kali, takkan aku sekali je ikut grup tadarus ni, tak boleh jadi ni. Contohlah kan, dia pun khatam sendiri. Dia pun dia pergi buka Quran, dia mengaji lagi tu. Contohlah, untuk perkara macam tu tak apa. Bila duduk bersandar ni kan, duduk bersandar, tengah-tengah duduk lepas semayang maghrib tadi, nampak orang ni bangun semayang sunat ba'diyah. Tak boleh jadi ni dia semayang sunat, takkan aku tak sunat. Tu boleh. Tapi kebanyakan kita tak cemburu hal tu. Tengok dia semayang, ya aku tak apa dah, aku dah banyak lah kau semayang lah. Jadi macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Macam amalan ni dah banyak lah macam tu kan, kau semayang lah, aku dah banyak lah, relax lah kan. Agak macam tu lah kan? Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok lah, kalau kita ambil aspirasi Ramadan dan itulah, cuba ingat balik aspirasi Ramadan itu macam mana kan? Aspirasi Ramadan pertamanya menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik daripada kita. Benda tu kalau terap dalam keluarga, banyak selesai masalah kan? Cakap dengan anak jangan makan banyak, ada orang tu langsung tak boleh makan macam tu ha? Ada tuan-tuan, roti john seorang sebatang, gila betul. Mutabak sekoping tu belum cerita yang tambah syarat sah puasa. Ayah kalau tak ada mutabak ni tak sah, dia pula cakap tak sah apa, tak sah puasa kan? Bayangkan dia sendiri yang menambah syarat sah tu. Ada orang macam tu. Ada orang bulan puasa makan lagi banyak pada bulan tak puasa. Bulan tak puasa dia bersarapan pagi sikit kan, sikit je, tak apa nak kerja ni, dia kata dah lambat. Tengah hari pun dia makan nasi ni faham, okey relax. Lepas tu malam makan sikit, tadi kenyang lagi lah daripada office tadi, makan sikit di malam. Kadang-kadang tu bulan puasa dijamakkan breakfast dengan lunch tu. Breakfast dengan lunch tu dia jamak takhir pada waktu dinner. Contoh kan, tu jamak takhir nama tu kan, dia combine kan, langsung tersandar. Tarawih pun tak pergi. Contohlah, tapi bukan orang sini lah, orang tempat lain. Saya dah kaji dah tu. Orang sini tak ada macam tu dah. Orang sini semua okey. Orang sini kebanyakan dia bukan kata 10 malam takhir. Daripada malam pertama dia dah iktikaf lah. Tu orang sini. Orang sini saya dipahamkan macam tu lah. Macam tu lah. Kan? Jadi menginsafi nasib orang kurang nasib baik daripada dia. Yang kedua apa? Yang keduanya mengawal hawa nafsu. Cuba tengok. Kan selesai masalah masyarakat kalau dapat kawal hawa nafsu ni. Nafsu ni nafsu apa? Nafsu dia, keinginan dia apa? Nafsu dia kepada harta. Harta dunia kan? Nikmat dunia, makan. Kawal nafsu tu. Kedua, kuasa. Kawal. Jangan minta-minta jadi ketua. Jangan minta-minta, dah diajar. Jangan berlumba-lumba minta nak jawatan, jangan. Tapi kalau dah dipilih, anggaplah dia sebagai satu amanah. Kena terima sebagai amanah. Macam tu ya. Ini tak sanggup berbunuh-bunuhan, rambut buruk, sanggup buruk kena orang, janji dapat. Itulah bayangan. Kawal hawa nafsu kita. Dan begitu juga nafsu kita kepada yang berlainan jantina. Kawal lah kan.
Yang sejantina tu lagi parah lah kan. Ni yang berlainan jantina di situ tu. Itu tajuk lain lah tu, yang sejantina. Pening tuan-tuan kan. Lelaki dah lah tak ramai, yang dah tak ramai tu sibuk lah nak jadi perempuan. Pening tuan-tuan. Dah elok-elok lahir senapang, sibuk nak jadi perempuan. Senapang lah kan. Tak pening kepala. KKLA pakai jubah depan Kaabah pakai telokong, tak pening kepala. Oi, pening tuan-tuan. Malaysia boleh kita kan. Tak tahu je. Memalukan tuan-tuan. Ingatkan jantan ni macam tu. Lah aduh perempuan pakai ihram. Gila tu. Kan? Aduh, wa ahram tu biha. Parah kan. Nak cakap apa kan? Tu tanda-tanda akhir zaman. Nabi dah sebut tu kan. Banyak tanda-tanda akhir zaman. Antaranya tu lah ada. Apa banyak tanda akhir zaman sekarang ni. Seorang ibu melahirkan tuannya. Ada tak? Ada banyak tuan. Seorang ibu melahirkan tuannya. Anak asuh mak jaga anak dia. Tak salah dia, tak salah, tapi cara dia. Kan saya bayar duit kat mak 500 sebulan. Apa gimana? Gila sahun mak dah. Tak cukup ke? Wah, sahun mak dah tak cukup ke? Mana cukup? Kalau kira anak mak kita jaga, mana cukup 500 sebulan? 1,000 je, 20,000 pun tak cukup. Yang kau dulu mak kau bawa pada kocik pun tak settle lagi hutang tu. Cerita suruh jaga anak kau. Macam saya cakap dengan mak saya, mak boleh tak tolong jaga anak? Dah ponek jaga kau, nak jaga anak kau pula. Mak saya cakap macam tu je. Jadi tak sah lah bagi mak, carilah pengasuh lain. Mak kita pun nak agak masa untuk diri dia kan. Kalau setakat sehari dua, mak ada hal lah mak boleh tak? Faham sehari dua. Ni dah 3 tahun 5 ni. Bukan setahun 2 lagi dah, 3 tahun 5. Jaga sampai buka besar budak tu. Nak mak jaga. Mak tak. Mak jagalah, kalau tak cukup cakap, nanti saya tambah. Seorang ibu melahirkan tuannya. Urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh. Urusan umum bagi pada mereka yang bodoh, makna tu juga tanda akhir zaman. Orang yang tak pandai hal kira-kira, dia jaga jadi benari, tak pening kepala. Macam tu lah. Macam Menteri Kewangan lah. Kalau Menteri Kewangan kita bagi kepada orang yang tak pandai bab ekonomi, bab kewangan, payah tuan. Jangan main-main. Kan? Saya tak adalah nak cakap sesiapa. Ni mungkin pasal negara Zimbabwe ke, Burkina Faso ke, Afrika. Saya tak sebut Malaysia. Kan? Iya. Sebab lain kan. Contohnya kita bagi orang yang bagus dalam bab pentadbiran, dia dulu ada sebab orang pilih dia, cuma sebab dia dulu masa dia bekerja dulu memang dah biasa dia ni bekas pengarah ke, bekas pegawai kanan kerajaan ke, tiba-tiba dia mentadbir tu, jaga masjid dengan surau, adalah strategi dia. Contoh nampaklah kan. Iya. Belajar tak tinggi tuan-tuan, tapi cita-cita jangan main. Kan? Hajat di hati nak memeluk gunung, apakan daya tangan tak sampai. Itu ayatnya. Ya. Soalnya kan ilmu penting. Kan? Ilmu penting. Cantik toluk pantainya landai, tambah perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Tak tahu tanya. Malu bertanya, sosek barik. Bukan sosek jalan. Sosek jalan boleh cari GPS. Kan? Sosek barik mah raya-raya tak mana pergi kan. Iya, saya baik dia GPS. Kalau marin dulu masa tak ada zaman tak ada GPS, memang dia beritahu tu, kau terus sampai dekat simpang yang pertama tu masuk kanan. Kemudian kau akan nampak ada 3 cabang tu. Melaka ni bercabang-cabang pula tu. Tu belum sampai ke kampung cabang tu tadi kan. Kiri tau, yang simpang yang ketiga dari kanan rumah dulu. Dan tak sesat lah tu. Dulu KL jangan bagi jam tu, bulan depan dah lain jalan tu. Wah, lagi gila. Sekarang ni Melaka lah jadi jam tu. Melaka pun padat dah sekarang kan. Melaka, siapa sangka kan bandar Melaka ni jadi sampai macam ni. Melaka Central. Makin bas stand Melaka macam tu. Melaka Central. Tak mengalah. Semalam petang saya ceramah Segamat Central. Habis semua nak Central Melaka. KL Central ada, Melaka Central ada, Segamat Central. Wahal berbeza level tu kan. Semalam pagi saya ceramah, pagi di Seremban, petang semalam Segamat Central, malam tadi Felda Lui Barat.
Pagi tadi jalan PPR Jalan Jelatik, petang tadi di Senawang, malam ni Melaka, esok pagi Singapura. Main-main. Cerita kan. Ya, besok Singapura 2 hari. 2 hari. Lepas tu habis Singapura, balik tu malam tu ceramah kat Kuala Lumpur. Macam tu lah tuan-tuan. Tapi macam mana? Hari tu nasib baik dia tak minta saya ceramah sampai ke malam raya, sampai ke nasib baik lah. Syukurlah. Tapi pagi raya kono ya baca khutbah. Kono juga tak dapat relax ke tuan-tuan kan. Tapi lah, orang nak panggil pergilah tuan-tuan. Sebab tu soalan tanya tadi, macam mana nak bahagia? Saya daripada tadi boleh jawab lah, tapi dah ceramah kan. Kalau saya tahu jawab kan, sudah habis ceramah tu kan. Tapi kalau ikut kan, kenapa orang dulu-dulu walaupun duit tak ada tapi bahagia? Apa sebab? Mak kita apa pun tak ada. Kalau kita ikut dari segi material lah, tak ada apa, tak ada. Susah. Malahan ada orang lama yang ada kat sini dulu fikir masa bikin melahirkan anak, dulu anak ramai, orang dulu rajin beranak. Tak macam sekarang ya, 3 dah cukup. Tutup kilang. Nyampah tengok tu kan. Dah lah tutup kilang, tak bincang dengan suami lah. Dia sendiri declare tutup kilang. Sudah katakan. Jangan main-main, nak tutup kilang kena bincang dengan pengurus. Sebab pengurus kalau dia jumpa tapak baru jangan main-main. Cawangan baru dibuka, jangan main-main. Oh, dia memang dia announce macam gitu dulu kan ada kalau funfair tu kan ada. Jangan lupa malam ini di tapak expo dia buat pengumuman. Kumpulan ahli ekspedisi dulu meninggal lah kan, dulu ekspedisi dia kan macam tu, search. Lepas tu ditampal kat mana, kat tiang-tiang pokok kotah tu, dekat yang detrik semua kan dulu ingat budak-budak sekarang pun nak tahu dululah kan. Masa saya kecil, saya sempat tau tengok lesen TV tu yang ada frame bingkai yang pakai skru tu. Mana ada frame tu baca amin, tak ada. Lepas tu sangkut lesen TV. Lepas tu banci penduduk pun tampal kat depan tu, berapa ramai dalam rumah tu. Rindulah zaman naik bas tu, Pat Hub Thailand. Saya ke ITM London dulu, Alu Gajah Melaka. Lendu dulu naik bas macam ni. Dulu konduktor glamour tu. Konduktor bas paling glamour sekali. Sekarang dah tinggal mesin dia. Tokan ni. Dulu macam ni ada duit RM1, RM2, dia lipik kat tangan tu. Cukup duit dah lah. Kan ada je duit okey, 50 sen, 80 sen, RM1, RM20. Dulu kalau pergi Melaka RM3.90 naik bas transnational. Ingat lagi. Itulah kat tepi sungai. Berhenti berpusing, mana ada, mana Melaka Central, jalan mana ada Melaka Central. Kemin busuk sungai tu, tiba-tiba dah pelancong naik ni hari kan. Tapi glamour Sungai Motor. Motor nama putih je, tak ada Sungai Zainab tu, tak ada. Kan dulu bila kita naik bas dulu, orang dulu kita bajet tu nak tekan loceng, kalau capek sangat dah mana bas tu berhenti kan. Kalau lambat tekan terlajak pada bus stop tu, jauh pula menampak nak tempat. Dulu ada ilmu tu bajet. Nanti dulu mak kita pula cakap nanti dulu tekan ngam tu dia berhenti ngam lah pada rumah tu. Dulu budak sekarang mana tu ilmu tu. Grab tu topan hukum mak sampai. Sekarang kan siap nampak kereta tu nak sampai nampak. Beza lah kan dulu dengan sekarang. Jadi kalau tanya soalan tadi kan, macam mana nak bahagia, kenapa mak kita dulu boleh bahagia, kenapa mak ayah kita bahagia dengan tahap serba kekurangan, nak tahu jawapannya jangan ke mana-mana, tunggu selepas ini. Sebiji dalam TV kan. Kan selesaikan dulu. Maknanya kita ni dalam kehidupan kita ni simple aja. Nak bahagia dalam hidup ni memang ada 5 entiti yang nak tak boleh nak kita kena ada dalam diri kita.
Apa yang kena ada? Yang pertamanya, kalau kita tengoklah apa yang disebut oleh Imam Malik lah, nak berjaya dalam hidup ni kena ada 4 perkara dia kata. Nak bahagia tadi kan, bahagia, iman terbela dan juga masyarakat sejahtera. Kata Imam Malik, yang pertama kena ada kenderaan yang tangkas begitu. Yang kedua, rumah yang lapak. Yang ketiga, kena ada pakaian yang cantik. Dan yang keempat, pelita yang menerangi. Itulah dia. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang digontangkan. Memang takkan faham kalau tak digonongkan. Orang dulu-dulu cakapnya berkias fansuri. Jadi bila dia datang, Assalamualaikum, kami ni berhajat nak meminang anak dara dekat dalam rumah ni. Nak memetik bunga di taman. Dah poning kepala tu rumah. Bunga mana pula? Dia bukan semua orang Melaka yang faham adat ni no. Kan dia datang kelumpur datang kan bunga mana? Bunga yang dah lama tak dipotik, tersipu-sipu lah yang seorang. Wah tu emak Omak dah lama tak kena potik. Omak ibu tunggal. Dah lain macam pemahamannya. Berlari omak ke dapur. Ingat dia. Kan macam tu lah. Kena betul-betul cakap. Kan kau jangan main tembak ya. Bahasa agak-agak sikit. Beralih-beralih lah kan. Jadi tu dah cakap. Kata tu biar jelas dikatakan. Tu sebab dalam menolak orang dulu, menolak tu di dalam hikmah. Jadi sebenarnya orang Melayu ni, dia ambil daripada Islam, cedok daripada Islam tu berhikmah. Kan macam Nabi nak nego bini macam mana masakan itu kan. Masin macam mana khabar. Dengar tak masa mula kita kahwin? Kenapa pula? Kan kita makan bersuap. Ingat ya Rasulullah, kau suapkan aku dulu. Nabi dah tahu masakan tu masin. Macam itulah hebat akhlak Nabi. Dia suruh bini suapkan dia tu. Dan bila suap tak ada buat muka masin ni, senyum dia kunyah. Mak pula aku suapkan kau. Bila dia suap mengkek bini, langsung dia capai pinggan tu ke dapur. Ya Allah, masin ni. Betul faham? Kan? Kita orang Melaka tak dapat macam tu lah kan. Kau sini kau sini kau. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa hari ni? Mak. Tahu baca darah tinggi berapa? Kan? Tapi, maksudnya sekarang ni, cakap berhikmah. Itulah macam ni lah. Kami ni menolak tu tidaklah. Tapi anak kami ni ialah. Sebab takut nanti menjatuhkan maruah dan air muka ni bukan apa. Masak pun nak makan nasi memontah lagi. Kan? Jadi itu tanda-tanda antara ayat yang diguna masak nasi montah lagi, jorang air pun hangus. Dia kata kan? Makna tu kata lain nak bagi tahu dia reject. Dia pun jawab, tak apalah, anak kami pun selama ni order Grab ya. Seorang tu pula. Itulah tu. Kena faham. Jadi apa maksud Imam Malik tu? Imam Malik tak cakap direct. Dia kata kenderaan yang tangkas. Bukan maksud dia Camry ke, Mercedes-Benz, BMW ke, tak. Maksud kenderaan yang tangkas tu adalah akal fikiran yang cerdas. Akal kita kena guna. Jangan biarkan. Logik akal kita. Dah tahu dah rasuah tu menyusahkan. Akan menjahanamkan kehidupan kita. Tapi kita ramai yang buat juga. Bukan dia tak tahu. Dia tahu. Macam-macam iklan keluar. Macam-macam peringatan keluar. Jangan main-main tuan-tuan. Generasi yang berada di universiti beberapa tahun dulu ketika dibuat kajian oleh SPRM mengaku sanggup memberi dan menerima rasuah kalau itu boleh melicinkan urusan. Tu belum keluar daripada universiti lagi. Bayangkan generasi yang dilahirkan. Ya kan? Macam tu lah ayat dia. Sebab kita daripada kecil lagi ajar anak macam tu. Saya tengok soalan itu kan, dia tanya, kenapa kita kena puasa? Amak yang dulu-dulu ni ramai jawab macam tu lah. Tak puasa tak boleh raya seorang. Kenapa kita kena puasa? Kalau puasa, kalau tak puasa tak dapat duit raya. Kan rasuah tu. Kita ajar anak tu, kalau puasa penuh bagi RM100. Rasuah lah tu. Nanti tolong mak, tolonglah beli, nanti mak bagi upah. Kita ajar benda tu. Kita tak sedar tu. Sedangkan orang dulu-dulu suruh buat-buat lah. Berani cakap tak buat. Apa upah kita dapat dulu? Tak ada. Dulu puasa paling azab sekali. Sebab zaman dulu tak sama macam zaman sekarang. Zaman sekarang TV 24 jam. Kalau lah zaman dulu puasa TV 24 jam, menghadap TV dah kita. Tak ada dulu. Mana ada gadget.
Boleh layan telefon pagi sampai malam. Dah buka? Nak berbuka pun main handphone gitu. Ambil gambar. Tak. Alhamdulillah. Inilah rezeki kami berbuka hari ini. Penuh meja. La ilaha illallah. Hari itu ada satu hotel. Kami menghidangkan, buffet Ramadan, menghidangkan hidangan 7 buah negara. Tahu tak tahu? 7 buah negara. 33 jenis air yang disajikan. Kalau minum 33 tu, keluar memang lupa nama bin siapa tu. Siapa nama aku tadi kan? Dek toruk mabuk semua air ditolan kan. Janganlah macam tu kan. Toruk mana bulan puasa. Dia promo tu, bukan suruh makan semua. Bukan suruh minum semua kan. Nak tunjuk pilihan yang ada. Itu aja kan. Jadi gunalah akal kita. Akal fikiran yang cerdas. Tu maksud kenderaan yang tangkas. Rumah yang lapang, apa maksudnya? Kesabaran yang tinggi. Pakaian yang cantik, akhlak yang baik. Pelita yang menerangi, ilmu pengetahuan yang tinggi. Kain songket, benang sutera, lilit sabolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Macam tu lah. Kita nampak benda tu kecil, tapi besar lah makna kan. Contoh kan, kita dapat satu flyers letak dekat wiper. Letak. Wih, pinjaman mudah. Koperasi dan dia tulis. Koperasi, ada koperasi. Along, tak payah hanya cerita. Dia tulis koperasi, bohong tuan-tuan. Janganlah. Ubat kuat. Along. Yang dia letak nombor telefon tu kan. Iyo tuan-tuan. Banyak cara tu. Skamer ni macam-macam. Jadi kita kena ni ada ilmu. Tidak tipu kat orang. Tipu kat orang kan. Togak-togak tipu kat orang. Pergi umrah 3,000 sahaja. Sudah tawaf ke KLIA. Dah orang kau balik. Balik hari je saya. Dah kena tipu balik hari apa? Ni sekarang ni ramai pula yang dah tak berani nak pergi. Ni dekat-dekat macam Haji ni tak apalah, lepas lah dulu tuan-tuan. Banyak masalah sekarang. Ada memang betul yang isu yang hari tu dah masuk hotel kena halau keluar kan. Memang ada dua. Dekat situ ada dua isu. Pertama, memang ada di kalangan tu pengusaha hotel yang sanggup ambil duit lebih daripada orang lain dan keluarkan orang yang sedia ada. Betul. Tetapi tak kurang juga banyaknya masalah daripada operator Malaysia sendiri. Yang mana dia dah bayar deposit, tapi bila masuk je jemaah dalam hotel dia tak bayar habis. Dia kata nanti besok check out baru bayar. Itu dihalau kat orang Arab tu. Dia konon dia nak tunggu dulu kan, nak simpan dulu duit tu, bayar je lah habis kan. Tu ada banyak isu. Tuan-tuan kalau pergi umrah, saya pilih syarikat tu, pilih betul-betul kan. Hati-hati. Kalau dekat KLIA tu dia lain bunyi tu. Kita ni pergi umrah ni, kita beribadah ya tuan-tuan, kena sabar banyak-banyak. Ada banyak ujian dan dugaan. Itu tanda-tanda hotel kau dah bertukar tu. Kau kena faham tu. Itu dengan bahasa kiasan tu, halus tu, halus. Sampai kat sana, oh inilah ujian yang saya sebutkan tadi. Kita baru dapat maklumat ya, hotel kita bertukar. Bangih kawan tu 12 kilometer. 12 kilometer kono itu. Ada satu sahabat ni kono. Naik bas kena pergi. Nak pergi bersemayang ke Masjidil Haram ni, naik bas kena pergi sana. Hotelnya selesa tapi jauh. Jauh. Itulah dia. Tapi tuan-tuan sebenarnya hotel ni kalau selesa benar pun payah. Saya kan dah biasa jadi duta. Saya sampai hari ni alhamdulillah saya tak terikat dengan mana-mana syarikat. Kalau siapa nak pergi dengan Samsudin Abad, saya beritahu. Bulan 5 mana syarikat bulan 7 syarikat mana yang bawa saya. Bulan 9 syarikat mana. Tak ada sebab saya nak bagi semua rasa. Kan kalau saya terikat dengan dia satu ni kan, kesian syarikat lain ni nak juga pakai saya, bagilah peluang kan. Sekali saya pernah tu dapat tu tajaan itu, tak saya tanyalah dia bayar berapa, tapi dia bagi hotel saya tu. Bayangkan saya dengan adik saya, masa tu saya dapat satu tiket free. Saya bawa lah adik saya seorang, tak pergi lagi masa tu. Seorang 2 katil.
Gila tu, 2 katil queen tu digerapat kan tu. Tu seorang. Satu lagi 2 katil queen. Bayangkan. Lagi susah nak turun. Berguling-berguling tak jatuh ke? Berguling tak jatuh ke kan? Macam tu lah. Bila terlampau selesa pun susah juga, terlampau mewah kan. Tu yang orang yang pergi haji tu, Furada sekarang ni. Paling setakat yang tahun lepas lah. Tahun ni saya tak pastilah. Tunggulah dia keluarkan kan. Tahun lepas paling rendah 79,000. Tu bilik berempat 79,000 satu kepala. Yang paling tinggi sekali 199,000 satu kepala. Pergi lambek balik copek. Batu siap packing topi bantah. Gila tu. Macam tu lah punya senang hidup kan. Sekarang ibadah macam tu tuan-tuan. Sanggup bayar kan. Siapa yang belum daftar, baik daftar copek. Ni budak-budak kecil ni sudah daftar dah weh. Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada paparan bintang boleh pergi pada tahun 2134. 2134 3 kali mampu hidup tak boleh pergi kan. Hidup mati dia. Hidup boleh. Dah belum mati balik macam tu lah kan. Tapi itu perancangan manusia lah. Bila dia key in tahu dia dapat tarikh tu. Tapi bila kita buat rayuan kadang insyaAllah dapat. Saya sepatutnya pergi yang tahun 60 itu. Dia yang package punya lah. Dia bagi saya tengok COVID pula kan. Tak apa lah buat macam mana kan. Jadi kalau kita tengok kan package ni nak bahagia tadi kan. Cerita tadi kan. Nak pastikan iman kita pun terbela kan. Masyarakat sejahtera. Pertama sabar ni. Ya Allah Bapa. Cakap senang lah. Cuba dia jadi kat kau. Boleh tak sabar? Tu soalannya kan. Tu sebab bukan semua orang boleh sabar. Rumah yang lapang dia macam ni je. Sabar ni dia nak katakan dia ada kaitan lah. Ada kaitan. Sabar ni maknanya ujian ni memang saja Tuhan bagi kat kita. Nak tengok boleh sabar tak boleh sabar. Tu je. Dan setiap orang berbeza-beza. Lagi tinggi level dia tu keimanan dia tu, lagi lain lah ujian dia. Tak sama lah dengan orang biasa. Budak-budak yang memang lah itu sebabnya macam budak sekolah agama kan, dia punya nakal lain daripada budak sekolah biasa. Sebab setan yang dihantar ke sana tu bukan pangkat orang-orang hantar kan. Sekolah biasa mungkin ramai yang memang mungkin ada sekolah tertentu dia memang pendidikan dia sekular, memang dia dah terdedah dengan benda-benda yang tak baik. So tak payahlah hantar setan yang borek-borek yang pangkat tinggi, yang biasa-biasa pun sudahlah. Ngacau-ngacau sikit hanyut kawan tu. Tapi yang pangkat tinggi ni lain lah. Contohnya penceramah kan, dia punya gangguan itu lain lah. Kenalah hantar setan yang power sikit kan. Iya. Tu yang jadi hal tu. Penceramahnya kalau tak bayar 5,000 dia tak datang. Aduh. Sampai depan sampai 5,000 ni. Sampai kan? Tak mana sampai tak ada. Okey tuan-tuan. Iya. Kan? Walaupun nampak grand masjid ni, jangan kira masjid ni mahal ni, besar ni. Ni mesti bayar mahal. Mana kira macam tu? Kan? Ada tuan-tuan. Di Johor pernah berlaku satu cerita. Seorang penceramah ni, dia kata berapa bayar saya ni? Dia kata, dia tanya, kita dah apa dah? Kita dah bincang dah hari tu. Kita bayar 1,900 termasuk penginapan apa semua, kata, tapi kita bayar 1,900 tunai. Penceramah tu boleh tanya balik, siapa cakap macam tu bayarannya? Ada sound. Itu saya bincang balik lain kali buat bayarannya, bincangkan saya terus. Dia kata tu. Kurang-kurang lah kan. 3,000 dia tu. Penyanyi boleh bayar mahal? Dia dulu. Dia samakan diri dia dengan penyanyi. Yang paling tak sanggup sekali, ni jawatan kuasa masjid ni cerita dengan saya. Bersela lah 2-3 je ke masjid tu, buka balik tabur masjid tu, kira nak tambah nak cukup 3,000 tu. Kesian betul tuan-tuan. Tuan-tuan. Iya. Tapi memanglah saya pun kalau orang bagi 10,000 saya tak tolak dah. Saya tak tolak, saya terima. Bayar RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali pun tak datang apa tu. Agak lah. Tak adalah saja ya gurau. Tak ada tuan-tuan. Iya. Ada tempat-tempat jangan letakkan mesti bayar banyak ni. Kalau tak bayar saya tak datang. Jangan macam tu. Saya ceramah di Sarawak tu, ada satu bila saya sampai dia briefing,
Takut-takut budak ni. Apa hal tu? Itulah tuan. Dekat masjid ni dia boleh bayar 700, masjid ni boleh bayar 1,500, masjid ni boleh bayar 2,000, masjid ni bayar 500, masjid ni bayar 300, masjid ni bayar 700. Okey. Jadi total untuk 2 hari ni program kita bayar banyak ni lah. Oh, okey lah tu. Okey, dia tanya saya. Okey ke? Okey lah tu. Lepas tu hotel kita bagi Hotel Dormani. Hotel Dormani ni antara hotel favourite saya lah. Hotel Dormani ni dia hotel bajet orang Islam. Bilik simple je. Kan? Selesa tidur sudah. Lepas tu dia tanya saya, tapi tak ada swimming pool Ustaz. Masa bila dia nak mandi, kau sudah ceramah. Gimana kan? Rupa-rupanya ada sebab dia tanya saya soalan. Rupanya ada penceramah yang sampai ke Sabah Sarawak ni beritahu satu ceramah nak 7,000, hotel nak hotel Pullman. Siap beritahu hotel mana nak duduk. Bayang? Saya kata kan, saya kata tak salah macam tu. Saya kata kalau kau cakap tidur dalam kereta, tenang kereta lah, buat macam mana. Nah tu kan. Macam ke masjid hari ni lah. Sampai-sampai kalau Ustaz nak penginapan semua kita siap ni. Oh mak dunia cerita. Kau tahu dia duduk Seremban dokek bukan jauh mana. Saja dia offer kita time kita tak nak ni macam tu dia offer kan. Macam tu salah kan. Tapi terima kasih lah, keikhlasan tu nampak lah kan. Tapi betul lah tu, nak ngelakkan jam, siap kan penginapan kan. Yalah, tapi bagus punya tu. Saya pergi masjid mana yang cantik tu kat Tumpat. Dia punya ukiran dia punya, cuba cari ada masjid cantik kat Tumpat tu. Apa tak nama masjid tu? Masa saya datang tu, dia siap bilik tu, bilik penginapan macam standard hotel betul. Dia buat dalam ada 3 bilik kot. Dia buat. Baguslah. Usaha yang dibuat tu bagus. Macam ni kan, nak bagi selesa. Baguslah. Upgrade sikit datang semayang. Macam ni punya ni, kalau tarawih, itu tarawih berapa? 20 ni kan? 23, mbak. Steady tak steady? Oh betul, sejajar dengan umur dia 204 tahun. 23. Tu jemaah pun tinggal 2-3 orang yang masuk ujung-ujung tu. Kan? Tak ada lah. Sini okey, tempat lain. Dia saya kata 23 tu steady. Sebab apa? Dia bukan baca ayat panjang pun. Kan? Orang akan cakap 20, tak nak lah. Itu takut mana? Kan? Buat lah. Itu yang saya sekali tu. Saya malam pertama saya jadi imam tarawih kat kampung mak saya tu. Malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima dah tak boleh lah. Saya ceramah je. Sampailah malam-malam tinggal 2-3 malam last tu. Kau bila lagi nak datang jadi imam tarawih ni? Kesian imam dah tak terdaya. Imam tak sihat dah. Imam tua dah. Tersamput-samput dah. Ya kau. InsyaAllah malam kang saya ada. Saya kajak lah malam tu, kebetulan saya ceramah kat area Kajang. Lepas maghrib tu saya lepas buka tu saya tak buka sana lah dalam kereta sebab nak kajak ni balik sebab nak jadi imam tarawih. Macam mana saya kajak, macam tu dah saya jadi imam tarawih. Malam tu 9.40 siap tahlil. Tak ada baca, tak payah panjang. Kita nak semayang tarawih pun jadi imam ni. Pandang belakang kita ni siapa? Kan? Itu yang mula-mula malam pertama nampak belia. Masuk malam kelima boleh tinggal beliau kan? Kan? Tengok. Jadi kita anak-anak ni kalau dia semayang tu dia nak selesa. Budak-budak ni kalau baru-baru tentang masjid dia nak selesa. Kan? Ini dibantai ya kan? Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia punya baca tu kan khusyuk betul. Belakang dah cecenia kan. Mencari diri dah, macam-macam jumpa dah dalam semayang tu. Macam-macam jumpa dalam semayang, barang hilang jumpa. Nabi ke besok meeting pukul berapa, semua dah dalam semayang tu. Ya. Kan? Tak adalah tu cerita tarawih lah. Kan? Jadi makna kata sabar. Balik semula tajuk kita dia sabar. Sabarlah banyak-banyak. Ujian biasalah. Cantik dipandang bulan mengambang torang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Sabarlah banyak. Nak jadi AJK masjid, konyang kena kutuk kat orang. Tak ada guna AJK masjid tu. Buat macam-macam, tak ada habis di kojo duit masjid. Tengok ada ayat tu. Dia nak baca senarai kutipan tu. Pengutan derma masjid.
Ya, semua dia baca tu. Total berapa. Dia tak tahu bayar bil berapa. Ni kapet ni. Ni kapet tak baru lagi kapet ni. Kan? Baru lagi kapet ni kan? Berapa lama tu? 4 bulan. Sujud tabanam muka. Orang lain tu yang masuk baru tu mula tu nipi kapet kan. Sujud melantun. Dia mata tak apa nampak, main luru ya. Tu cakap kan. Bertuah ni aircon lagi. Aircon pasang, kipas pasang. Tu belum ada satu masjid tu. Kipas pasang, aircon pasang, pintu buka. Sampai ke jalan saja Sombong tak sombong? Sombong. Tu belum kipas besar tu. Kan, yang 35,000, 40,000 harga tu. Itu kipas tu pula masa semayang dekat masjid tambak tu. Masjid apa nama? Masjid Selat kan. Dia kata, "Ustaz, yang ni tak boleh pasang laju ni Ustaz. Kalau time ramai tak apa." "Kenapa lah? Kalau time tak ramai, tersingkap kan imam dah." Rio kau tu. Batu kan ni. Dia cakap lah, tak tahulah. Kalau ada bohong, saya bohong lah. Macam tu lah ayat dia. Macam tu lah tuan-tuan. Sabarlah banyak. Ujian akan datang dalam hidup. AJK Masjid sabar. Yang buat, yang bona-bona baik. Pedulilah orang cakap. Jadi ketua kampung kena balun. Jadi apa kena balun. Semua kena balun. Jadi ketua macam tu lah. Dia datang package. Ketua keluarga pun kena balun. Jadi ayah kena balun. Tak ada dia tak pandai ajar anak tu. Nampak? Dia tak pandai jaga anak. Semua kena. Apatah lagi kalau jadi Perdana Menteri. Konyang tuan-tuan. Iyo. Ingat tak penggal-penggal ni? Masih ingatkah dulu? Tak kala satu kali mengundi kita dapat 3 Perdana Menteri. Ingat tak? Kan masa tu konyang tuan-tuan. Ni balon tak berguna, mati lagi baik. Semua balon. Iyo. Macam-macam kan. Susah. Dengan tahap tu berobot lagi nak tu. Iyo. Tu sebab sabarlah banyak. Orang nak cakap biarlah dia cakap. Dia memang cakap copek cakap duit banyak program tak ada. Nampak dia balun masjid. Jawab balik, program banyak kau yang tak ada. Yang bercakap tu tak datang masjid lah. Bercakap pakai main lagi. Masuk dalam Facebook. Jangan main. Kau main laju ni. Ni tuan-tuan. Orang ni kadang nampak muka bangang kat masjid ni. Tapi dalam media sosial dia lah orang. Ya, tapi kat sini tak ada dah. Saya dah check dah tempat lain. Ya. Yang kedua apa? Syukur. Syukur. Kita sebutkan sabar as-sabru minal iman. Sabar sebahagian beriman. Sebahagian lagi apa? Ada yang cakap sabar separuh beriman. Separuh lagi apa? Tanya tu. Bila kita tanya sabar separuh daripada iman, separuh lagi apa? Saya pernah tanya lah satu soalan. Saya camah ke masjid Kuala Pilah. Ada satu masjid di Kuala Pilah. Ramai orang tua datang. Orang tua perempuan pula tu. Saya khabar lah. Selawat tu apa makcik? Selawat. Apa maksud selawat? Menyahut makcik tu. Camah-camah lah. Tanya pula. Dia marah gitu. Tanya. Payah tuan. Tanya apa kena marah ni. Aduh, di balun togak depan balun ni. Yo, selawat ni kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi, gitu kan. Tentulah sabar separuh daripada iman, separuh lagi apa? Separuh lagi syukur. Syukur tu lagi separuh. Syukurlah dengan apa yang kita ada. Bukan senang tuan-tuan. Kita bandingkanlah kan. Kita banding dalam banyak-banyak makhluk hidup. Kita tengok dalam banyak-banyak makhluk Allah Ta'ala pilih kita makhluk hidup, bukan pilih kita jadi makhluk mati. Contoh makhluk mati pinggan, cawan, makhluk mati. Mikrofon mati, kita on kan baru nak on kan, meja ni makhluk mati kan? Tapi makhluk hidup tu pula ada 3 jenis. Pertama tumbuh-tumbuhan, mujurlah lahir-lahir, tak lahir-lahir jadi robong macam masak lemak cili api je kan, robong cari habislah kita kan. Jadi kailan kau, kailan kamasin habis kan. Tak mujur tak pilih jadi binatang, lahir-lahir kangaroo, duduk dalam poket tu, dalam poket omak kan. Iya, lahir-lahir jadi kambing,
Tak pun jadi lembu. Dalam kandang tu tinggal 2 ekor je. Satu kuri tu gemuk. Letaklah kau. Daging kau banyak. Raya korban ni rasa kau dah ni. Dia berburak sama dia. Yang lembu tu pula, yang seekor kita cakap, tak ada lah. Dia gambar tuan kita ni, dia gambar tulang-tulang. Rasa kau ni, bergaduh dia. Rupa tahun tu memang nak 2 ekor. Dua-dua selesai. Itu lembu, kau bawa ni situ. Yang ketiga, jadi manusia. Syukur Allah tak pilih kita jadi tumbuhan. Syukur tak pilih jadi haiwan. Allah pilih jadi manusia. Dahlah jadi manusia. Syukur pula manusia tu, di kalangan manusia tak adalah lahir-lahir kita kayak tempek yang tu, yang berbunyi-bunyi loceng tu. Ceng ceng dengan ada banyak, ada patung, ada belalai lah, ada patung macam ni lah. Kan contoh tak? Allah tak lahirkan kita ni lahir-lahir dekat tempat lain, tak. Allah lahirkan kita dalam keadaan Islam. Dalam Islam umat Nabi Muhammad tu. Dalam Islam umat Nabi Muhammad kat Malaysia duduk. Melaka tak tu. Contohlah kata lahir-lahir Pak Palestin macam. Contohlah, belum tentu kita sekuat mereka, tuan-tuan. Kat Melaka malam ni tengok berapa ramai orang naik motor datang masjid malam ni. Pakai kempekat sepeda pun tak pakai. Tak, contoh lah, contoh. Lesen pun tak bawa. Relax kedai kopiah. Pegak polis tu nak tahan ke tidak? Nak tahan ke tidak? Boleh biarlah dia tu kan. Tak nak tunjukkan nikmat Allah bagi kat kita. Kan? Itu syukur. Syukur ni dengan sekocik-kocik perkara kita syukur. Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga sebut carilah rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itu ilmu syukur tadi. Okey tu, alhamdulillah. Tu sebab mak kita tu, alhamdulillah, cukup dah tu. Cukup lah tu. Cukup apa mak? Orang marah. Cukup lah. Mak kita marah. Sebab dia marah betul kita kalau buruk lantak kat rumah orang. Apa kau lapar sangat? Aku tak bagi kau makan. Sampai berjilat-jilatnya makan depan rumah orang. La ilaha illallah, marah betul mak kita tengok perangai macam tu. Sebab implikasi dia mengandaikan dia ni tak cukup makan kat rumah. Mak lah. Itu orang dulu-dulu kan. Orang dulu-dulu. Sekarang tak lah tu. Iya, syukur. Syukurlah banyak. Duduk dalam masyarakat macam ni kan, tenang, aman, damai, selesa. Syukur. Yang ketiga apa? Hikmah. Hikmah. Percaya pada hikmah. Adalah sebab ni Allah bagi benda ni. Kan? Malam ni ada yang datang semayang macam biasa je, tak sangka pula Samsul Debat ada malam ni. Adalah Samsul Debat ada malam ni. Contoh lah kan. Dia saja singgah semayang. Dia tak baca poster pun. Dia ingat banner tu lambat lagi atau dah sudah. Malam ni ada Samsul Debat rupanya. Contohlah. Percayalah pada hikmah. Dalam pada dia pergi masjid, dia bangih dia datang masjid lah, rupanya Allah rezekikan dia jumpa Samsul Debat. Contoh kan. Adalah hikmah dia. Macam kita lah dulu bercinta lah. Ada orang zaman muda bercinta. Putus cinta, menonggeng. Dia kata fras menonggeng. Ayat orang dulu kan. Fras tu nak bunuh diri dia rasa. Ayat tu. Ayat orang dulu. Rupa-rupanya Allah temukan yang lebih baik lagi lepas tu. Macam tu lah. Percaya pada hikmah. Dia macam kita ambil lah. Contoh ambil secawan air ni. Kita ambil sesudu garam. Kita kacau otak. Cuba minum. Masin ke tak masin? Mampu masin. Tapi kalau air tu kita isi dalam baldi. Dalam baldi letak sesudu garam, mungkin tak rasa. Tu orang kata kan, tanam tobu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Percaya hikmah. Orang dulu-dulu baca hikmah lah tu. Tak apalah, kita susah sikit sekarang. So mudah-mudahan senang. Alhamdulillah, anak-anak dah besar-besar semua. Kereta pun okey. Tu cakap tadi orang tua dulu kata tak boleh tidak aku ni nak membolo anak ni. Anak ni ramai ni tak cukup makan tak tidak. Tapi alhamdulillah semua selesai. Ya. Kemudian yang keempat, redha. Redha dengan apa juga yang Allah berikan kepada kita.
Jangan kita pertikaikan. Hidup nak senang je macam mana pula? Tak ada ujian. Ada orang tu ujian tu simple tapi dia punya bangih. Sebab keadaan, tengok keadaan dia macam mana. Keadaan dia macam mana dia melalui hidup dia mungkin akan mempengaruhi apa yang keputusannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan dia. Itu sebabnya kalau orang tu dah biasa sakit, so setakat konon sakit sikit-sikit tu biasa kan. Macam-macam lah. Di setiap orang ada dia punya level dia. Tetapi Allah dah sukat dah ikut kemampuan kita. Jangan kita risau. Sabarlah banyak kan. Macam mana kita nak kata kita beriman sedangkan kita belum diuji, maka dengan itulah Allah uji kita. Dan yang kelimanya, ikhlas. Ikhlas ni lah yang paling orang kata yang paling membantu diri kita lah dalam menghadapi apa juga. Kadang kita marah sebab kita tak dapat sesuatu. Kenapalah aku tak naik pangkat? Kenapalah aku tak dapat ni? Kenapa anak aku tak macam orang tu? Kita ramai cakap macam tu. Tapi sebenarnya kita kena percaya ada benda yang Allah Ta'ala akan bagi. Ada yang lebih baik. Dia ada 7 orang anak. Seorang lawyer, seorang engineer, seorang doktor, seorang apa? Seorang magistrate, seorang tu businessman, korporat. Yang seorang tu tak ada apa, tak jadi apa. Kau ni menyusahkan aku. Abang-abang akak kau semua dah berjaya dah. Kau pahal kau masih lagi melokit dah rumah. Berambus lah kau, menyampah tengok anak tu contoh. Rupa-rupanya bila tak kalau mak dengan ayah terlantar sakit terbaring, yang tadi itulah yang bolo mak ayah. Suap makan, lapkan badan, mandikan, tolong ambilkan wuduk. Mak nak salat ya, jom saya ambilkan wuduk. Menangis mak. Cakap pun dah tak boleh, stroke. Nak apa mak? Dia faham lah tu. Nak daging tekel. Ayah. Oh, boleh mak, boleh mak. Mak nak asam podeh minta kan. Amin. Macam tu ya, orang lain tak faham tu. Yang tu faham, yang engineer ni tak faham lah. Anak yang lawyer tu apa cakap ni tak faham. Yang seorang tu faham. Yang ayah nak apa ya? Tak boleh. Nak vape lagi tu time tu. Gila betul. Ni dah mampu badan ni nak vape lagi ni. Yalah dia tu. Minat apa? Tu. Jambu batu nak. Yalah. Siap ngasam kali tu. Faham tu. Tu cakap kadang kita marah-marah anak-anak kita punya tu. Apa maksud ikhlas? Ikhlas ni kita buat sesuatu tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran. Wa imma. Kena faham tau ganjaran ni apa tau? Maksudnya pengiktirafan manusia. Kalau siapa buat sesuatu mengharapkan pengiktirafan manusia, percaya cakap saya, dia akan kecewa. Mudah-mudahan aku dapat naik pangkat. Mudah-mudahan dia tolong aku dapat apa aku nak. Berharap pada manusia, dia akan kecewa. Contohlah, saya dengar lah ada seorang pengurusi ni, dia ada pengaruh lah. Seorang pengurusi masjid ni. Dia ahli majlis. Dia tu pengurusi usahawan penduduk ke, ketua kampung ke kan. Saya pun cakap, tolonglah tuan lah, tolong adjust sikit. Adjust sikit apa, minta-minta lah saya dapat ni apa ni. Saya cubalah. Tu ayat orang politik biasa tu stand, insyaAllah lah saya cubalah. Kalau setakat selama ni tak pernah tak dapat dah. Wah ayat ada. Saya dah mula mengharap pada manusia ni. Situ lah tunjuk sanalah sana kan. Mula mengharap pada manusia, tetapi bila tak dapat saya akan kecewa. Tapi kalau kita nak mengharap pada Allah. Tu sebab saya kata tadi, membuat sesuatu tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran pengiktirafan manusia. Tak. Wa imma, terima kasih pun dia tak nak. Nampak tak? Macam itulah ikhlas. Terima kasih pun dia tak nak. Saya ceritalah malam tadi orang tanya saya pernah dulu waktu saya baru-baru kerja berapa tahun tu, dekat-dekat nak nikah lah masa tu, saya diuji dengan penyakit mild stroke. Masa tu lama dah. Mild stroke, dia kena sebahagian muka saja. Nama dia sekarang ni band palsy dia kata kan. Dekat muka je kena. Sebelah sini okey, belah sini mata tak boleh buka lip dah.
Saya malam tu baru saya perasan. Malam pergi beraya. Saya ingat pergi beraya dengan kawan-kawan masa tu, dengan kawan-kawan pejabat, dengan member-member universiti dulu. Dah ajak beraya mah member ni. Dekat Taman Dusunyo, ingat kita pergi Taman Dusunyo sama. Tengah-tengah makan. Saya makan perasan apa nak meleleh makan meleleh. Saya tak perasan benda sebelah ni dah macam sengit sikit. Oh, meleleh kat ni. Bila mata berair. Sebab sebelah ni dah tak berkelip dah. Mata sebelah tak berkelip. Lubang kembang kempis ni sebelah aja. Sebelah ni memang dah mati dah macam tu. Sebelah ni dah tak function. Sebelah ni yang bergerak bila banyak mengunyah. Dalam mengunyah okey, tapi bibir tu dia muka ni sebelah mati. Nak cerita ikhlas ni saya pergi berurut. Dia kata jumpa orang ni. Ringkas cerita lah macam-macam tompek lah pergi berubek kan. Salah satunya dia suruh jumpa dengan ada seorang ni. Arwah dah. Di Ampang. Kampung Bukit Belacan Ampang. Kemudian dia pindah dekat Taman Mufti dekat Ampang. Saya pergi kat sana jumpa dia. Dia ada whiteboard kat luar tu, appointment Samsul Seremban. Malam tu dia urut saya. Dia urut tak okey. Ringkas cerita, bukan nak cerita kaedah dia urut. Dia cara dia urut memang kaedah fisio. Dia buat daripada tangan bawa ke bahu saya sampai kemudian baru pergi kat muka saya. Dekat muka tu dia usik sini tu. Peletap mak sakitnya. Dia kata ni urat senyum ni. Baru tahu ada urat senyum. Letap dia buat. Memang terasa sakit. Sakitnya. Lepas 2-3 hari dia kata rehat seminggu baru datang balik. Alhamdulillah masa tu bergarit-garit dah. Makna darah dah mula jalan. Dia buat. Nak bagi tahu ikhlas ni saya nak bayar dia. Dia kata nanti tu. Masuk dalam bilik. Ada satu bilik dia kat rumah. Ada satu bilik. Masuk dalam bilik tu ada satu tabung lekat kat dinding tu. Masuklah berapa nak masuk dalam tu. Macam tu lah orang nak jaga ikhlas sebab dia tak nak tengok pun benda tu. Berapa kita bagi. Dia kata kalau hari Sabtu Ahad biasanya kalau dia nak pergi ke pekan barulah dia keluarkan duit-duit dalam tu. Dia pun tak tahu siapa bagi banyak apa-apa. Yang ni bagi banyak mana, dia bagi banyak mana tak tahu. Berapa tu dia bawa lah sekali. Macam tu lah kiranya. Nak cari ikhlas punya pasal. Faham tak? Itu yang sembahyang jenazah tu jangan kau salibkan duit dalam poket orang. Tengah sembahyang jenazah dah habis sembahyang jenazah tu. Tengah ni orang pun lalu tu suap dah letak zap. Kita kelas tadi ni. Dia salib dia terfikir berapa lah ni. Tadi tak fikir. Betul tak? Dia contoh tu. Lepas tu awak pun tengok RM5 nampak lah kadang keluar nampak lah. Tak padan batu wali majlis ni. Contoh lah. Contoh RM5 bagi kita kadang contoh lah. Ataupun bagi 50. Betul sangat. 50 dia bagi weh. Nampak? Kan habis ikhlas tu. Tu saya kata tadi, jangan harap pengiktirafan manusia. Wa ima terima kasih. Itu orang Melayu tu. Aku tolong dia ikhlas. Dia terima kasih pun tidak. Tak ikhlas kan? Nampak tak? Tu dia. Penting tu ikhlas tu kan? Macam ceramah ni lah tak bayar. Ikhlas kan? Baik macam mana? Contoh lah kan, bukan betul-betul ni contoh ni kan. Jadi kan dah tahu contoh lah tiba-tiba pengusi kata jangan lah ustaz, kita orang ni memang tak mampu nak. Jadi takat ni lah ni adalah buah sikit lepas tu dengan gula Melaka. Contoh lah kan, kenalah timur nak buat macam mana kan, ikhlas. Tapi kalau kita mengharap tadi tak dapat, kita akan kecewa. Dia mengharap kita doa pada Allah ni 3 keadaan. Berdoa pada Allah 3 keadaan. Pertama, Allah akan bagi sama macam yang kita minta. Kedua, Allah tak bagi sama, tapi Allah bagi lagi baik daripada apa kita minta. Dan yang ketiga, Allah tak bagi atas dunia ni, Allah simpankan untuk kita akhirat besok. So sangka baik. Ya, sangka baik. Jadi jangan risau. Saya ni penceramah yang faham reaksi yang dipaparkan pada wajah jemaah sekalian. Saya sadar dah pukul 9 tu saya sadar. Jangan risau, jangan susah hati tu kan. Tak ada hal tu dah kan. Jadi pakai kuda boleh. Sadap lah nongan, mampu cakap depan tu tak tahu kan. Kan tak adalah. Mana insya-Allah lain kali panggil lagi. Lain kali kita buat program 2 Samsul pula. Cakap dengan PA saya tu, susunkan sekali jadual saya dengan Samsul Rau-Rau. Susun depan ni. Nak panggil Samsul Yusof sekali pun boleh ya. Nak panggil kan. Tapi sebenarnya memang kalau ikutkan program TV dulu tu yang 2 Samsul saya dengan Samsul Rau-Rau tu sepatutnya 3 Samsul.
Tapi masa tu Samsul Yusof dia tarik diri. Masa tu kebetulan tengah nak siapkan Munafik 2. Masa tu memang masa tu lah. Saya tolak lah. Saya tak dapat tu. Ada watak yang dia nak bagi tu, saya tolak lah. Sebab watak tak sesuai. Ada kan tu celah buluh tu pergi, tak ada lah saja yang mana tu kan? Tapi itu pun satu hal kat tu. Tu satu hal kat tu. Bukan mencerita pasal apa. Dengan Samsul lain mengono kan. Tu kena cerita lah. Tak, sebab kadang-kadang kita tengok dalam media sosial ni sangat bahaya bila orang memberi komen macam kita tahu semua. Jangan. Satu lagi nasihat saya pada pasangan-pasangan yang dalam media sosial ni, kalau ada masalah rumah tangga, janganlah luahkan dalam media sosial. Tu salah. Tak elok. Menangis-nangis. Janganlah seksa apa semua. Tolonglah. Kita rumah tangga kita ni simpan aib pasangan. Selagi belum bercerai, dia tu pasangan kita. Dan bila pasangan kita, wajib jaga aib tu. Nak cerita kat mana? Dekat tempat yang sepatutnya. Dalam mahkamah. Dengan pegawai unit running cara. Yang tu ya. Ini habis satu dunia dia cerita. Dalam bab rumah tangga ni, semuanya ada contributory tu. Contribute ke arah masalah keluarga. Semua ada. Jadi bila dah tak ngam tu, kena terima hakikat. So selesailah dengan sebaiknya. Uniklah baik. Kita nak komen, semoga Allah berikan jalan yang terbaik untuk kalian berdua. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kalian. Sudahlah, janganlah diseksa orang tu, ceraikanlah. Apa bodoh kau ni? Kau lah yang mengalakkan kan? Tak gunanya jantan. Gambar aku lah tu. Wahal orang lain ni kan. Ayo, sah betul lah dia orang ni kan. Macam tu lah tuan-tuan. Ni nasihat saja. Tak ada rumah tangga yang tak dilanda ujian. Semua ada. Cuma tinggal lagi cara kita menyelesaikan. Ya. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan sekalian. Saya tak pasti dah datang ke tidak ni. Ada tak wakil produk tu? Ada kot. Kalau ada kan, ada lah tuan-tuan. Kat luar tengok kan, ada meja ajaib, ada barang atas. Bukan untuk diambil, tapi untuk dibeli. Jangan main sawuk dia buat balik kan. Kalau tahu.